الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الفاتحة إلى صاحب الكتاب تقريب الإخوان في تعلم عقائد الإيمان للشيخ عبد القادر الجواني بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun beberapa ibarat yang menyatakan bahwasanya sifat yang bertakluk itu berlaziman ia dengan takluk, maka betul ibarat itu. Akan tetapi pada sifat kudrah bagi Tuhan itu ialah berlaziman ia dengan takluk suluhi qadim jua. Okey. Minggu ni Syekh Abdul Qadir Wanga dia nak cerita apa? Masih lagi kita ingat perbincangan kita masih lagi tak lari daripada sifat iradah. Yang mana kita faham, kita tahu, kita belajar bahawa iradah artinya berkehendak. Dengan sifat berkehendak Allah Ta'ala berkehendak. Jadi wujud pada situ adanya takluk bagi iradah, berkehendak. Makna bagi berkehendak apa dah? Berkehendak, makna bagi dia apa dah? Berkehendak ni satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat yang ada pada zat Allah. Apa makna bagi berkehendak? Makna bagi iradah? Qudrah. Qudrah, berkuasa. Makna dia apa? Lupa dah. Iradah, berkehendak. Makna dia apa dia? Dalam kitab Misbah dia kata apa? Kitab ni pun dia abad. Dia ada. Makna yang kita faham daripada yang dikatakan berkehendak itu apa dia? Allah Ta'ala dengan sifat iradah, Allah Ta'ala menghendaki. Berkehendak itu apa dia? Tak apa. Kita pergi tengok kepada kita kata apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkehendak tak tergagah, tak terpaksa.
berkehendak apa dia? Ha, tak lalai. Itu makna berkehendak. Iradah itu, kudrah itu apa dia? Berkuasa. Tak lemah. Berkehendak tak tergagah. Tak ada paksaan. Tak ada arahan. Dia tak menerima arahan daripada siapa-siapa adalah nak mengadakan akan alam ini. Dia menghendaki kepada mungkin tadi ni bagaimana cara yang dia nak sengling bagi dia. Dia menghendaki akan bagian. Dia menghendaki kita kata malam ni nak jadi istilahnya saya akan datang awal. Malam ni, hari ni dia atok nak bagi saya main lewat. Ada. Orang rumah. Habis orang rumah kita baru nak masuk. Orang ni pula ada. Takkan kita nak amat. Balik saya nak pergi mengajar. Tak kena. Kita kena nampak kepada orang memerlukan kita. Di situ kita nampak apa Allah Ta'ala nak cerita mengenai peristiwa yang berlaku kat aku tadi. Yang kata kita ni, dalam hati kita kata, tak ada nak jemaah di Teluk Nibu. Tapi kuasa Allah tu, dah. Sedangkan kita kata, kita tolak mai tadi ni, dah habis azan dah. Pasal macam nak tak ada kan. Mana dengan mai-mai tu. Kereta pula bersusun. Hanya kata perancangan Allah. Kita tak minta, ya Allah bagi kesempatan jemaah di sini dan jemaah di sini. Alhamdulillah dah sempat. Dia kata Allah nak ajak kita di situ. Ikut kehendak aku. Kan aku ikut kehendak. Kehendak nak main 6.30. Kehendak aku hari ni, aku rancang supaya yang akan main pukul 7 minit. Kenapa? Nak elok. Kita apa? Saya nak pergi mengajar ni. Sat-sat Ustaz, sat-sat. Takkan kita nak abang dah 3 kali. Ya. Saya kandung ni nak pergi mengajar. Sat-sat Ustaz, sat. Saya ada kerja. Betul. Kita tak boleh nampak ke dia ada. Nampak apa yang Allah nak cerita kat kita. Apa yang Allah nak rancang pada hari ini. Allahu Rabbi. Jadi perancangan dia tu dirancang bila? Kemarin kalau dia rancang. Dia rancang dulu dia. Masa Tanjizi Qadim. Sebab kita pegang, kita kata pada iradah dia ada apa? Suluhi Qadim dan Tanjizi Qadim. Nak buat masa mana? Nak buat masa iradah ke masa qudrah? Penentuan masa iradah. Buat masa qudrah. Dia tak buat minggu lepas. Dia buat minggu ni. Sebab tanjizi hadis pada qudrah masalah. Sekian jam akan menjadi macam ni. Iradah rancang, qudrah laksana. Laksanakan adakah pada azali? Tak. Dia akan rancang pada dia luluskan perancangan tanjizi hadis bagi qudrah tadi ni pada masa imkan kita ni. Itu saya buat contoh saya. Begitu juga kita Pakcik Syuaib dia dengan cara dia. Jadi kita nak belajar untuk kita tengok. Kita nak main dengan ilmu yang kita belajar tu. Daripada sifat ma'ani. Ni tak duk apa. Tanjizi hadis duk tang mana. Tanjizi qadim duk tang mana. Kita ukur letak tu.
Sekali kita tengok kaitan antara kudur iradah dengan ilmu tu, dia tak berpisah. Tak kira abang kita. Tu dia kata tu. Ada pun beberapa ibarat yang menyatakan bahawasanya sifat yang bertakluk. Kalau kita di sini kita bincang apa? Bab iradah. Sifat yang bertakluk. Makna sifat takluk yang ada takluk ni sifat apa? Qudrah. Dia ada takluk apa? Suluhi qadim, tanjizi hadis. Iradah dia ada apa? Dia ada tanjizi suluhi qadim, tanjizi qadim. Ilmu dia ada apa? Dia ada inkishaf, nyata pada ilmu Allah. Bagian. Daripada nyata pada ilmu tadi ni, iradah merancangkan. Iradah buatkan perancangan. Tulis di atas, kalau kita kata ilmu ni dia umpama macam mana arkitek. Dia duk nampak macam ni. Lepas tu dia akan iradah akan lakarkan. Ilmu tu kita contoh kita pergi abad kat arkitek, saya nak buat rumah macam ni. Kita tak dapat, kita cuma dapat gambaran kata kita nak buat macam ni. Sedangkan arkitek tadi tak nampak pun. Cuma dia bayangkan, dia imajinasikan apa yang kita nak. Dia cuba buat, dia tunjuk kita, betul tak macam ni? Kita kata, ya betul. Adakah tu rumah kita? Rumah kan? Tak lagi. Lepas tu, hantar kepada kontraktor. Kontraktor buat tak? Dia umai batal. Tu rumah ke? Tak lagi. Buat sampai siap. Macam mana yang ada dalam plan tadi ni, yang ada dalam iradah tadi ni, qudrah luluskan. Timbul. Tu kaitan begitu. Dia kata bahawasanya sifat-sifat yang bertakluk, qudrah, iradah, ilmu, lagi sama, basar, kalam, 6. Hayat tak ada. Sifat-sifat yang bertakluk itu berlaziman ia. Dia saling ada kaitan, saling ada pautan. Tak boleh nak berasing. Dia ada saling, kita kata, berkait rapat, berhubung. Berlaziman ia dengan takluk. Takluk mana? Takluk kita kata, contoh kita ambil qudrah, ada pada dia takluk apa? Takluk suluhi qadim dan tanjizi hadis. Iradah ada pada dia takluk suluhi qadim dan tanjizi qadim. Mana yang sama? Suluhi qadim bagi qudrah dan suluhi qadim bagi iradah. Ini sama. Maka betul ibarat itu. Ibarat daripada kita kata kitab-kitab yang lain tu betul. Yang kata betul ni apa? Tak salah. Betul. Masing-masing ada hubungan. Adakah suluhi qadim bagi qudrah ni dia berasingan dengan suluhi qadim bagi iradah? Berasingan ke sama? Sama. Patut dan padan. Allah Ta'ala nak mengada. Patut dan padan. Allah Ta'ala meluluskan. Patut dan padan Allah Ta'ala mengadakan pada masa itu. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Akan tetapi, sungguh pun begitu, pada sifat qudrah, bagi Tuhan itu ialah berlaziman ia dengan takluk suluhi qadim. Takluk suluhi qadim juga apa dia?
yakni ta'alluq suluhi qadim bagi iradah. Dia sungguh pun kita kata apa sifat-sifat yang lain dia ada ta'alluq depa masing-masing. Ilmu dengan ta'alluq inkishafnya. Sama dengan ta'alluq inkishafnya. Basar dengan ta'alluq inkishafnya. Sungguh pun begitu. Pada qudrah dan iradah ni dia ta'alluq suluhi qadim yang bersamaan, yang sama. Bukan yang berasingan. Ada nak cerita yang tu. Jadi saling ada hubungkan. Jadi bila dah kita faham kata bahawasanya sifat iradah, ta'alluq sifat iradah dan ta'alluq sifat qudrah. Ta'alluq mana? Ta'alluq suluhi qadim bagi sifat iradah dan suluhi qadim bagi sifat qudrah adalah daripada ta'alluq yang sama. Jadi dah kita faham pecaman kata ada iradah pada Tuhan itu. Pasal apa yang musannad dia Syekh Abdul Qadir Wanga dia umai ni? Sebab dia takut kok kita faham kata suluhi qadim bagi iradah tu asing, suluhi qadim bagi qudrah tu asing. Dia kata tak, sama. Pecaman ini dalil. Nak cam kata ada iradah pada Tuhan itu macam mana dalil dia, cara dia. Pecaman kata ada iradah pada Tuhan itu ialah kita fikir. Ini dia umum dalil aqliyah. Dalil yang suruh kita menggunakan akal. Fikir, tengok dia kata. Ini dia ajak cara nak berfikir. Kalau tak ada iradah padanya pada Tuhan, kalaulah Tuhan ni dia tak ada iradah, nak jadi macam mana? Padanya Tuhan itu tentu dia Tuhan tak kehendak. Tak ada sifat iradah, tak ada berkehendak. Tak berkehendak. Tak ada sifat berkehendak. Allah tak berkehendak. Bukan setakat tak berkehendak, tak kehendak dan tak singling, tak akan buat ikut cara dia. Dia akan ikut macam mana apa nak jadi. Sebab dia tak berkehendak. Macam kita lah. Kita tak mau benda tu. Kita nak pergi cari ya. Benda kita tak mau. Ikut nak jadi apa pun. Tapi kalau benda kita mau, tu contoh ke kita. Benda kita mau, kok mana pun kita usaha bagi dapat. Tuhan tak macam kita lah. Cuma kita kata buat perumpamaan. Macam kita kata ni. Kita tak berkehendak nak kahwin. Kita nak cari pasangan kat kita. Apa cerita lah bidadari 7 langit telefon. Contoh ada. Minta maaf. Minta maaf. Kita tak berkehendak. Cerita lah bidadari turun kayangan pun. Ada aku kisah. Bang, ada aku kisah. Tak peduli aku. Janji aku boleh bawa tong gas. Tapi kalau kita berkehendak, tak boleh lah. Mungkin tak boleh lah. Tak boleh pasal apa? Kita main ni. Pasal apa? Perancangan iradah tak sampai. Di pada tanjizi qadim bagi iradah
Tak kita kata ujung tahun depan ataupun awal tahun depan ni terus kahwin dua sudah. Boleh jadi juga kan. Kawan usaha kawan ni bagi angkat nikah sekali. Dua serentak. Tak ada masalah. Tuhan. Kalau kata Tuhan kehendakkan macam tu, maka iradah kudrah dia akan laksanakan apa yang iradah kehendak. Tapi kalau kata iradah kehendak kata si fulan dan si fulan tak ada jodoh dia di dunia, kau mana dia akan jadi tak ada? Mana tu kita kata tahun depan kan selesai COVID kawan ni apa bulan 1 kawan ni bulan 2 kawan ni bulan 3 kawan ni bulan 4 kawan ni bulan 5 kawan ni tahun depan anak 4 sudah potong kita habis. Benar boleh berlaku sebab apa? Sebab mungkin dia nak atuk buat tu tak ada masalah. Macam mana ni abang kita di Omai saya ingat ke beg ngaji kena orang kelak mai abang suruh kelak mai lah kosisan dah. Kita tak rancang pun, kita tak tahu pun kata malam ni Allah Ta'ala nak tayang kita kerusi sandak macam tu. Lepas dia kena atok. Bangsa dia kena balik ke rumah dia. Kalau dia tak umai malam ni dia rasa tak apa. Sedangkan minggu-minggu yang lepas tu sepatutnya dia boleh umai. Jadi dia apa? Iradah kehendakkan sekian Zul hang kena buat mai kerusi ni. Dia pun gila. Galak mai. Tak ada kebetulan kan? Tak ada ayat kebetulan. Istilah kebetulan tu tak kena. Sebab perancangan dia tu. Dia tu. Saya mati-mati saya ingat beg kita. Dia bawa mai lah. Bukan kalau kerusi. Itu, kita kata. Banyak benda yang kita boleh dapat daripada perancangan iradah pada apa nama tanjizi qadim iradah dengan tanjizi hadis qudrah. Kalau dia tak kehendak, dia tak ada pada dia iradah, tentu dia Allah Ta'ala tak kehendak dan tak sengling apa-apa mungkin pun. Apa-apa pun dia tak mau cara. Tapi kalau dia nak, dia akan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan dia buat segera jadinya. Dia ada step-step dia. Kun tu takluk dilalah, takluk kalam. Bisur'atil ijabah, pada pihak cepat, tak ada tangguhan kalau Allah Ta'ala tak. Habis di situ. Maka apabila tak kehendak, bila dah kita tahu kata kalau Allah Ta'ala tak ada sifat iradah, dia tak akan kehendak. Bila dia tak kehendak, maka apabila tak kehendak, tentu tak mengadakan dia. Tentu tak mengadakan dia makna apa dah? Tak lulus oleh qudrah. Qudrah tak akan lulus. Sebab apa? Sebab iradah tak kehendak. Iradah tak lulus. Qudrah pun tak dia nak lulus. Sebab kaitan qudrah nak lulus dengan lulusnya pada iradah. Iradah nak lulus dengan nyatanya ada pada ilmu. Itu saling berpautan.
Ini ayat kalau tak ada anak. Ha? Ayat kalau tak ada. Kalau tak ada. Ha. Kalau macam ni tak ada kalau. Ha. Apa semua yang berlaku dalam iradah. Iradah dia kudrah lulus. Kudrah nak terbitnya. Nak terbit apa yang iradah kehendak. Apa iradah tak kehendak, kudrah nak terbit. Tak kau terbit. Itu yang saya kata minggu lepas, kita sebagai pelakonnya ikut director, dia nak suruh kita buat apa. Dia nak suruh kita my back just one. Kau jadi kerusi. Dia nak suruh kita buat apa, kita kena berlakon. Berlakon ni tak akan habis sampai kita balik bertemu dia. Itu pun tak habis. Alam barzah, cakap alam barzah. Berlakon di alam barzah pula. Kita duduk atas ni, kan? Kita duduk atas ala ajisam ni. Kita nampak. Yang kita nampak kawasan kita. Luar pada kawasan kita, tak nampak. Cuma kita dengar saja. Khabar yang ada khabar mutawatir. Ada khabar yang kita boleh terima, tak boleh terima. Ada yang fitnah. Kita tetap belajar. Kita tengok apa yang ada di depan mata kita. Di sekeliling kita. Betul? Adalah alam barzah. Alam barzah nak berlakon cakap alam barzah pula. Kawan ni kena pukul. Kawan ni teriak. Kawan ni duduk sengak. Hak duduk sengak ni dia kata, Allah, yang ni nyusah aku. Aku nak duduk sengak-sengak tak boleh. Dah aku di dunia pun hingga apa orang duduk sebelah aku duduk ingat dah. Masuk dalam kubur nak duduk tenang. Hang pula duduk ingat. Tak ada alam barzah tu macam mana? Alam barzah. Alam jin. Cakap alam jin pula. Alam jabarut. Alam jin-jin. Alam bunyan. Alam jin hantu raya. Alam macam-macam. Lepas tu berlakon cakap lepas pula. Alam malakut. Alam malaikat. Berlakon cakap malaikat. Semua kena berlakon. Adakah berlakon tu Allah nak ambil manfaat untuk Allah? Tak. Dia buat lakonan pun semua tak ambil manfaat untuk dia. Itu Imam Ghazali kata, kalau sekiranya kita kata habis ke semua makhluk Allah ni yang ada di dunia, di seluruh alam mana sekalipun taat pada Allah, adakah nak naikkan darjat martabat ketuhanan? Tak juga. Ataupun seluruh alam maksiat kepada Allah, derhaka pada Allah, adakah nak menjatuhkan martabat ketuhanan? Tak juga. Kita ambil manfaat sikit pun macam kita belajar dalam kitab tauhid ba'dha. Qiyamu binafsi kan. Habis. Jadi maka apabila tak kehendak tentu tak mengadakan dia Tuhan tadi ni akan dia akan mungkin. Dia tak akan buat mungkin. Semua mungkin. Jadi bila kalau kata Tuhan tak buatkan mungkin, maka bohong jawapan dia. Maka ni jawab dia. Jawab pada kata kalau tak ada iradah. Tu dia buat kita kata persoalan. Kalau tak ada iradah, ada. Masalah tak ada. Kalau ada. Kalau kata iradah tu tak ada. Makna kalau tu bukan boleh pakai pun. Kita cuma buat persoalan saja. Kalau macam ni, ada. Jadi tak? Tak kira pun. Andaian saja. Andaian bukannya perkara yang diambil kira. Maka bohong. Kemudian
jika ia Ta'ala mengadakan juga. Tu kalau kita kata, sudut kita kata Allah tak kehendak, dia tak buat. Bagaimana kalau kata dia buat juga, dia tak kehendak tapi dia buat, nak jadi macam mana? Kemudian jika ni andaian juga, jika ia Tuhan tadi mengada, yakni dengan takluk kudrah tadi, dia mengada juga, buat juga. Hak daripada dia tak ada, daripada kita kata apa yang tak tercatat oleh iradah tadi ni, iradah tak lului kan pada tanjizi qadim dulu ni. Tiba-tiba kudrah buat juga. Sebab dia ada sifat kudrah. Kudrah mengadakan, iradah merancang, menentukan. Kalau dia tak ikut rancangan dia tak ikut penentuan dia buat juga. Nak jadi macam mana? Tengok. Jika ia Tuhan mengada juga dengan nyanyuk. Makna dia tak ikut dengan kita kata perancangan dia. Buat kerja ni, orang panggil kerja apa? Kerja orang tak betul ya. Dia tak gandak tapi dia buat. Buat dalam keadaan nyanyuk. Ataupun lupa. Buat dalam keadaan dia lupa. Lah, aku tak gandak pun benda ni tapi aku buat juga. Dah buat ambil pilak. Jadi, misal dia. Masih belakang masalah. Contoh dia. Nak jadi macam mana? Jawapan dia, maka ni jawab pada kata jika. Maka tentu jadi bertukar takhir kelakuan mungkin. Dia akan jadi, kata panggil apa? Bertukar takhir ni. Dia jadi kelampukan. Kelampukan. Aku biru. Dia jadi aku biru. Hak ni pun ni kan ni. Sebab buat dia tak ikut perancangan. Dia celaru. Dia buat nak ikut kudrah dia saja. Dia tak ikut perancangan iradah tu. Rancang macam lain. Tapi tak buat ikut perancang pun. Perancangan. Nak jadi apa? Jadi haru biru. Bertukar takhir kelakuan mungkin atau biru. Dengan bahawa ni rupa dia yang katakan jadi bertukar ni aku biru ni, dengan bahawa taswir rupa gambaran dia pohon nyiuk berbuah jadi nangka tu bukan nangka. Buahnya pokoknya jadi pokok nangka. Mana nak kena macam tu. Jangan dia buat elok dah. Jadi kita dah nampak dah bahawasanya Allah Ta'ala tetap ada sifat iradah. Dengan sifat iradah Allah Ta'ala menentukan. Daripada penentuan tadi ni, maka Allah Ta'ala melaksanakan. Jadi kalau begitu, kejaklah kita. Kita siapa ni? Kita mukallaf ni, yang belajar ni, kita di sini dia khusus kepada kita yang belajar kitab dah. Kitab Syekh Abdul Qadir Wanga, dia kata, kejaklah kita yang belajar ni, murid tadi ni, kata ada iradah padanya. Iradah tak tergagah. Allah Ta'ala bersifat dengan iradah tak tergagah. Tak ada paksaan. Jadi kita ada berapa dah? Wujud artinya ada. Tak, paimah tak ada. Dua. Qidam artinya sedia. Tak, bukan tak paimah, tak sedia. Tak paimah baharu. Tak paimah baru. Tak apa. Mani jawab tak apa. Tak kena tak apa. Kuku boleh perbaik. Bapa kekal. Tak paimah. Tak paimah
Binasa tak terima hancur. Tak terima binasa, tak terima hancur. Ha. Ha. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Tak terima menyamai serupa dengan kita. Ha. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Ada dengan cara tersendiri. Tak terima apa? Ada dengan cara dia tersendiri. Tak terima ada dengan ciptaan. Dia cipta. Okey. Wahdaniyah asa. Tak terima berbilang-bilang. Dah 12 dah. Qudrah, berkuasa. Tak terima lemah. 14. Iradah, berkehendak. Tak terima tergagah. Tak terima paksaan. Tak terima tekanan. Dah berapa dah? Tak ada. 16 mana? 16 sifat lah. Tak ada kita. Kena impun sampai boleh 40 sifat. Barulah kita nak ikat kepada kita kata nafi dan isbat tu. La ilaha illallah. Ada di situ. Kalau begitu kejaklah. Kejaklah pada hati kita. Kata ada iradah padanya pada Ta'ala dan tak nyanyuk. Iradah tak nyanyuk. Iradah tak terpaksa. Iradah tak terima tekanan. Ilah banyak lagi lah. Tak nyanyuk, tak terima tekanan, tak tergagah, tak terpaksa. Maka jawapan dia, maka pasal itulah. Pasal yakni maka sebab itulah. Pasal ni yakni di situ jadi bahasa babiah. Maka sebab itulah. Maka pasal itulah yakni maka sebab itulah. Dia Ta'ala. Itulah mana? Itulah ada iradah tak nyanyuk tadi ni. 16 mana? 16. Iradah tak nyanyuk. Maka pasal itulah dia Ta'ala mengadakan mungkin dengan beralur-alur. Beralur-alur, yakni dengan berperingkat. Tahun ni dia buat yang ni. Tahun depan buat cara tahun depan. Tahun sekali lagi cara tahun sekali lagi. Dia tak buat segrup. Boleh kalau dia nak buat. Impun semua berkaitan. Tak ada masalah. Tapi dia tak buat cara tu. Dia buat ikut plan dia. Plan tahun ni 2020. Plan dia apa dia? Dia buat COVID. Dia buat dia lagi. Macam-macam. Dia buat bagi kita kata apa? Sembahyang kena perjarakan SOP. Dia buat tak boleh nak rentas sempadan negara. Daripada COVID lah. Dia buat macam-macam. Dia buat hak boleh balik kampung kerap. Dia bagi tak boleh balik kampung. Hak duk mengajak. Dia bagi tak boleh mengajak. Dia tu. Tahun depan datang. Saya nampak. Itu. Wallahu a'lam wa a'lam. Nanti kita masuk bahasan sifat ilmu. Ilmu ada pada dia inkishaf, nyata pada dia. Baru kita nak boleh pergu tiga-tiga ni, baru nak nampak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.